Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua para penonton sekalian? Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Masih lagi bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru setiap pagi yang mana kami temankan anda, kami tampilkan ahli panel yang berbeza latar belakang dan kita bawakan topik yang juga istimewa, yang dekat dengan diri kita, menjawab pelbagai persoalan yang ada pada diri kita. Itulah Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini saya Da'i Hadari bersama dengan anda, temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan nanti. Untuk hari ini Tanyalah Ustaz Sayyidul Ayyam, hari Jumaat 9 Februari 2024. Cepat betul 9 Februari dah kan. Dan hari ini 28 Rejab 1445 Hijrah. Ya Allah, kalau ikutkan kira turun, lebih kurang sebulan sahaja lagi lah ya. Sebulan lebih lah kita akan melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan insya-Allah. Sekarang ni dah mula dah kena lakukan amal kebaikan yang kita akan insya-Allah konsisten sehingga ke Ramadan nanti. Baiklah, untuk hari ini para penonton sekalian, topik yang sangat istimewa. Saya bila dapat tugasan ni pun saya terkejut juga topik ni. Saya yakin ada huraian lebih lanjut. Kalau kita tengok dalam drama, kita tengok dalam filem kan, kadang-kadang tu saya sendiri pun jerit juga. Orang rumah saya tak jerit, saya yang jerit lebih ya. Berkaitan dengan jin, saka kan. Hari ini kita bawakan satu topik iaitu pembebasan waris saka.
Tapi bukanlah saya cerita dengan lebih lanjut. Saya tak layak. Yang akan cerita dan kupas dengan lebih lanjut, kita sangat bertuah kerana pagi ini kita tampilkan Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra dari Madad, iaitu Murtada Dakwah Center. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar kita? Baik, alhamdulillah. Itulah dengar cerita ulang alik Kedah KL Ustaz no. Allahu Akbar. Tu sampai speechless Ustaz. Baiklah Ustaz, insya-Allah hari ini kita nak cerita tentang pembebasan waris saka. Tapi mungkin sebagai permulaan ini izinkan saya untuk nyatakan apakah itu saka. Kalau ikutkan saka, definisinya adalah jin pendamping yang diturunkan dari satu generasi ke satu generasi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung ialah melalui pengijazahan, penyerahan dari generasi terdahulu, melalui ungkapan atau sebagainya. Secara tidak langsung pula, iaitu jin memilih mana-mana ahli keluarga. Select ya. Memilih mana-mana ahli keluarga untuk didamping tanpa disedari. Sekiranya generasi terdahulu tidak sempat memberitahu atau menyerahkannya. Allahu Akbar. Meremang pula bulu kening saya ya. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, permulaan perbincangan kita, kenapa topik ini kita angkat dan kenapa ia penting dan tak elok ataupun kita mungkin ada kesan negatifnya kalau dipandang sebelah mata. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati sahabat moderator, dan hormati juga tuan-tuan rakan-rakan penonton. Bila sebut tentang saka, yang pertamanya kita kena faham Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, di antaranya surah Jin ayat yang ke-6, mafhumnya dan bahawasanya ada beberapa lelaki daripada kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki daripada kalangan jin. Ini makhluk selain daripada manusia. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan kita kena ingat yang dikatakan jin, iblis, syaitan ini, tugas mereka memang mereka dah berjanji dan bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Maka dengan apa jalan sekalipun, by hook or by crook, mereka akan mencari jalan untuk menyesatkan manusia. Yang ni Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, suratul Baqarah ayat ketiga, beriman dengan alam khaib itu. Yakni Allah menjadikan bukan hanya manusia, tetapi adanya alam-alam yang kita tak tahu dan kita tak nampak. Dia kalau kata objek ni kita nampak, betul kan? Nampak tangan, nampak kaki, nampak perut. Tapi yang dikatakan jin ni benda yang tak nampak dengan mata. Maka bila tak nampak dengan mata ni, maka ramailah bila tak nampak, disebut dengan ainul yaqin ni, tak nampak dengan mata ni, maka tak ada keyakinan. Bila tak ada keyakinan, maka di sinilah ada wujudnya kelompok yang tak percaya. Kan ada yang dia kata mana ada benda-benda macam ni, mengarut. Dia kata zaman-zaman moden dah kan. Dia kata hantu pun tak larat mau keluar dah kan. Untuk makluman tuan-tuan, semakin canggihnya zaman ini, maka semakin kuat dari segi R&D, ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir ini. Ya, dari segi R&D. Even sekarang ni mereka hybrid kan. Saya pernah jumpa sihir yang menggunakan sihir daripada sihir belah-belah Siam, digabungkan dengan sihir Melayu dan digabungkan dengan sihir Jawa. Dia boleh cross bakar tu. Jangan ada buat main. Dan mereka hari ni tidak merasa malu, malah mengwar-warkan dari segi advertising. Kalau buka kat FB, buka kot pengiklanan. Dia ada pakej RM50 cak ayam. Hak ni mungkin jin hak baru LI kot, latih industri. Kan? Ada jin yang dipakejkan 500, 1000. Ada yang memang dia bawa pakej sampai arwah irham. Maka dipakej-pakejkan pula kan, gym hak cak ayam, gym yang level hak yang tak relax sikit. Maka abang kata apa, semakin canggih zaman semakin terkehadapan juga. Kan kita ingatkan dia semakin fokus. Dia apa research and development, start dengan buat main, dia bukan cak ayam. Kan? Maka inilah kata zaman yang sedang kita berhadapan, yang Nabi sebutkan tidak akan berlakunya kiamat kepada kita ni. La taqumus saah, tidak akan datang berkiamat sehinggalah datangnya wa tazharul fitan, di zaman yang penuh dengan fitnah, termasuk fitnah dalam bab sihir, dalam bab saka, dalam bab benda-benda yang mengarut ni, kan, yang sepatutnya tidaklah wujud lagi dalam kalangan masyarakat, tapi dibawa-bawa dan menjadi satu perangai habit
yang berleluasa. Jadi insya-Allah ini yang kita akan kupas panjang. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bersama. Jadi saya nak tuan-tuan kekal dalam di depan televisyen, jangan pagi ni duk kalut lah nak pergi kutip kain lah, nak pergi sapu sampah depan kutip rumah kain lah pagi-pagi ni, jangan kan kadang-kadang perangai tu macam-macam. Tak ada kain rumah dia pergi sapu kain rumah orang pula kan. Insya-Allah kita tajuk perbincangan saya rasa sangat berkait rapat dengan kita insya-Allah. Surah 2 iaitu surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, itu adalah tanda-tanda orang yang bertakwa. Allah nyatakan di awal ayat tersebut alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib. Itu salah satu cabang daripada menuju kepada takwa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pagi ni jangan kita menidakkan iaitu sihir ataupun jin itu wujud. Cumanya kita kena gali dalam lagi berkenaan dengan ilmu ini insya-Allah. Okey, Ustaz, ni ada sahabat kita di Facebook ni yang tanyakan soalan. Fadli Mat Syah ni katanya, Ustaz Da'i dan semua kru, soalan saya, sejak bilakah sihir, santau, ilmu hitam dan saka ni wujud? Kalau kita tengok cerita Nabi Musa, sihir ada, ilmu hitam tu ada, saka ni pula bila adanya kan? Dan siapakah yang mula-mula mengamalkan serta menjadi mangsa amalan tersebut? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Tuan Fadli Mat Syah untuk soalan membuka lah kira-kira berkaitan zaman bila ni mai yang dikatakan sihir ni, adakah zaman Nabi SAW ataupun ada sebelum-sebelum tu lagi. Maka disebutkan dalam surah A'raf bagaimana cerita tentang sihir yang berlaku di zaman Nabi Musa AS. Berdasarkan Al-Quran ni secara spesifik bila sebut tentang sihir ni, di antara Nabi yang berhadapan dengan kelompok sihir yang hebat adalah ketika mana di sebelah riwayat surah A'raf bermula daripada ayat 104 sampai 126 panjang, ada lebih kurang 22 ayat. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana Nabi Musa nak melawan dengan berhadapan dengan penyihir-penyihir. Betul. Dia bukan buat seorang je sihir. Dia buat ijtima' dalam kalangan penyihir-penyihir ni. Dia perhimpun ni. Yang mengkoyong ramai ni dihimpunkan dalam satu tempat untuk apa? Untuk nak melawan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Allah memberikan satu mukjizat yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam ini adalah dalam bentuk tongkatnya berubah menjadi ular. Depa tu buat keluar juga, tapi ular yang cak-cak ayam ni, ular lidi kan, ular halus-halus ketok-ketok ni. Tu kira rasa kemas pala-pala dia, kira Allah rasa macam ada kepak dah, kira boleh buat keluar ular cak-cak ayam ni. Ular daun. Ular daun kan, ular lidi. Yang kalau tokok orang tu alah geli-geli je kan. Kan, tapi ketika mana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam ni, tongkat yang diketuk itu keluar nak ambil yang ular anaconda punya ni. Yang cerita yang tokok-tokok orang kan, yang bukan tokok makan. Depa gigi-gigi rasalah kan. Boleh pi 2 jek tu kira clear dah kan. Tapi Nabi Musa ni Allah memberikan satu mukjizat. Kata sebab apa? Lawan dengan sihir. Maka Allah memberikan bentuk mukjizat itu pun untuk nak memalukan mereka. Nak untuk memalukan Firaun yang dia mengata ana rabbakumul a'la, aku ni Tuhan pada sekalian alam ni, aku boleh lawan dengan dekat Musa tu, aku boleh lawan. Dia himpun pakat semua, dengan semua ni terterak. Kan? Habis kena orang kata kena tapau dia kan. Maka keadaan tu membuatkan ingatkan semakin mereka boleh berubah menjadi orang yang beriman. Tapi kalau ada manusia yang Allah menjadikan mereka ini memang untuk sesat dan menyesatkan, memang ada, seperti mana Abu Lahab kan. Abu Lahab ni memang disebut dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, itu nak abang kata memang dia ni kok mana sekalipun memang dia sesat. Samalah dengan Firaun laknatullah ini. Maka daripada disebutlah surah A'raf bermula daripada zaman Nabi Musa. Baik, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berlakunya kisah sihir. Bila sebut tentang kisah sihir zaman Nabi Muhammad, saat lagi boleh Ustaz? Boleh. Kita nak tahu lagu mana pula zaman Nabi Muhammad ni. Saya dah mula seram dah. Kejap lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, tidak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Difahamkan, ada jemaah-jemaah ataupun karya daripada Masjid Al-Muhtadin Damansara Damai, bahkan ada juga daripada sahabat-sahabat kita di Masjid Kampung Lindungan di Petaling Jaya turut sama-sama menonton pada pagi ini. Kalau ada tu, say hi. Boy. Baiklah, para penonton sekalian, hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita bawakan topik yang istimewa, pembebasan waris saka, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Yaakob Yusra. Baik Ustaz, sambung sikit tadi ni, macam mana pula kalau sihir zaman Nabi Muhammad SAW? Adakah jin tu masih sama jin yang zaman Nabi Musa tu? Silakan. Baik, ketika di zaman Nabi SAW juga berlakunya kisah di mana Allah ceritakan di dalam Al-Quran, di antaranya surah yang dua yang terakhir, yakni di antaranya surah Qul a'udzu birabbil falaq dan juga surah An-Nas, itu bagaimana ceritakan bagaimana sejarah asbabun nuzul itu ketika Nabi SAW juga pernah disihir oleh Labid bin A'sam. Kan? Labid bin A'sam ni Yahudi yang dia menyihir baginda Nabi SAW melalui riwayat menceritakan Nabi disihir melalui sebuku roti. Dan berpuluh hari Nabi melalui fasa fasa disihir dan juga sakit pada tubuh badan ini. Maka bukanlah pada zaman Nabi Musa, bukanlah hanya pada dia terhenti takat itu saja, maka berlarutan sampai zaman Nabi Muhammad SAW dan sampailah ke kita hari ini. Maksudnya pemujaan tu masih ada? Masih. Cuma ritual itu mungkin berubah mengikut dari segi kadar negara, tempat, uruf, bangsa, bahasa. Dia berbeza yang tu. Dan kadang-kadang malah dari segi ritual penggunaan perkataan-perkataan yang digunakan untuk pemujaan itu, sebahagiannya ada yang saya melihat mereka membalikkan ayat Al-Quran. Ada yang sampai macam tu, malah bila ada ritual ataupun mantra-mantra ini menggunakan dari segi bahasa-bahasa, kadang mereka menggunakan bahasa Jawi lama ataupun bahasa Arab. Tetapi bila orang tak reti ni, dia pergi baca, dia ingat ayat Quran. Dan hakikatnya Al-Quran ini sama sekali tidak memberikan dari segi mudarat kepada orang, melainkan Quran itu Allah jadikan sebagai asyifa, sepatutnya penyembuhan. Maka sebab tu salah satu cara kita nak tahu tok bomo hak cak ayam dengan yang disebut dengan perubatan Islam ini, syarat yang ditetapkan oleh, di antaranya ada satu panel di Malaysia ini dalam memantau dalam bab nak membezakan bomoh dengan perubatan Islam adalah, kalau almarhum Tuan Guru Datuk Arundi, dia pesan apa? Mestilah ruqyah itu dibaca dengan jahar. Jangan domeng. Jangan domeng mulut cucat macam cerita Kedali tu tak boleh. Kan kajang pak malau, kajang belipat tak mau. Kan lagi dengan takut dia baca benda mantra-mantra ni lah. Maka perlu dijaharkan dari segi bacaan tu. Kan kadang mulut bunyi macam hisap, macam dengan mulut duk kunyah chewing gum tu kan, tak boleh. Kena jaharkan kan, untuk mengelakkan fitnah. Takut dia buat pemujaan, dia panggil Nyak Minso mata kajing semarising ke apa, kan yang mai tu jin, betul jin tu lah tolong teka orang dalam badan ini ada sekian-sekian, maka dia buat tekaan sebut nampak macam betul, maka beri kepercayaan kepada orang yang nak merawat tadi, yang perlu dirawat. Maka berbukalah di zaman Nabi Musa semata-mata, tapi ini adalah sanad yang dibawa turun-temurun oleh iblis laknatullah. Sebab iblis ni dia tak mati, dia tak mampu daripada zaman Nabi Adam ni sampai kita 15 ribu tahun. Dia masih hidup. Ya, masih hidup iblis. Allah. Berbeza dengan jin ada umur. Iblis ni sabda Nuh hak disebut dalam Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dalam suratul Baqarah ayat 34, 35, 36 tu kan, yang dia enggan sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Itu namanya iblis. Iblis ni dia tak mati. Kan hang ruqyah lah, macam mana pun boleh mencederakan dia, boleh untuk menyakitkan dia, tapi tidak boleh mematikan dia, kerana kematian dia adalah ketika berlakunya kiamat. Ini iblis. Maka dia minta pada Allah untuk ditangguhkan kematian, Allah mengizinkan, tapi dia berjanji depan Allah untuk menyesatkan manusia. Dan di antara jalan kesesatan yang dia bawa, yang mutlak akan merosakkan akidah manusia, adalah dengan jalan mensyirikkan diri kepada Allah, yang ini berdamping ataupun terlibat dengan unsur-unsur sihir, unsur-unsur saka, unsur-unsur merapu-merapu ni. Ini jalan ultimate yang dia buat. Kalau manusia terlibat, sadaqallahul azim. Kalau mati tak bertaubat kepada Allah, mereka memang
orang kata apa? Iyalah. Sadaqallahul azim. Tiada keampunan. Tidak ada keampunan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Itu yang kita sangat-sangat takutkan, kerana sifat iblis ni nampak kebesaran Allah dan tahu siapakah Allah, tetapi dialah yang menentang Allah serta orang-orang yang beriman. Baik Ustaz, elok juga kita tanyakan ni di awal, iaitu ada berapa jenis saka sebenarnya yang wujud Ustaz? Sebab dengar cerita lah di kampung-kampung ni, ada kata saka rimau, ada yang kata saka macam-macam lah. Harap-harap guinea pig tak ada lah. Yang macam mana tu Ustaz? Berada berapa jenis tu? Baik, bila sebut tentang saka ni, saya rasa tidak mungkin dengan limitasi pembacaan ataupun pengajian saya, tidaklah dispesifikkan berapa jenis. Kan berbeza dengan berapa jenis bangsa jin. Dalam satu hadis Nabi, dalam hadis yang sahih, Nabi sebut ada 3 jenis jin kan. Jin yang bersayap, jin yang berkepak, kan, jin yang terbang. Tu ni Nabi sebut dalam hadis, yang tu jelas. Dan ada hadis. Adapun dari segi jenis saka ni adalah melibatkan jenis kaedah ritual ataupun pemujaan macam mana, ataupun perjanjian apa yang dibuat dengan makhluk yang berbangsa jin ataupun iblis ini. Kan ada satu kes yang ni saya rasa dalam 8-9 tahun lepas, waktu tu dengan arwah Ustaz Murtala dengan abang saya. Kan kami pergi merawat satu kes di kawasan Sik, kawasan pedalaman kampung lah. Dan ni adalah dalam bentuk saka yang dibuat untuk buat kerja. Sebab dulu ni mungkin nak ambil warga asing ke apa, payah nak urus pasport lah apa semua kan, permit. Maka zaman, saya rasa kira-kira mungkin zaman 70-an ni, yang Pak Long tu lah, Pak Long tu dia buat perjanjian saka ni adalah untuk nak pugak kampung, nak buka pugak ni, orang tak faham. Pugak ni orang nak buka kampung. Jadi dulu tak ada beho. Maksudnya buka tanah nak buka tanah. Dulu tak ada beho excavator. Kan kalau nak pakai cangkul mau 20 tahun. Kawasan tu kawasan berbukit dengan kawasan yang memang hutan yang agak tebal. Maka dibuat perjanjian adalah untuk nak buka kampung. Niat tu elok dah. Nak tolong orang kampung. Dan dia buat pula, jin tu memang tugas dia pi buka. Yalah, menebak lah. Main tengok esok cerah. Main lusa cerah lagi. Dia habaq je. Dia kata esok hang buat kawasan ni pula. Kawan tu baik bos kan, dia kira yes bos dia. Tetapi apa yang diikat dengan perjanjian itu adalah setiap tahun perlu untuk dia nak korbankan, dia nak darah kambing. Memang itu dalam perjanjian yang dia buat. Dia sendiri mengaku dah 50 tahun dia mengamalkan. Setiap tahun ada waktu-waktu tarikh, saya tak ingatlah tarikh tu semua. Waktu tu dia sebutlah ada tarikh yang spesifik. Contoh, dia katakan pada setiap 1 Rejab, maka dia akan mempersembahkan dari segi jadi makanan untuk jin ataupun makhluk. Kena korbankan. Dia kena buat. Okey, apa yang berlaku adalah waktu tahun 70-an itu umur dia dah mencecah sekitar 40 ke 45 tahun waktu buat tu. Dan bila kita tanya dia, tahu tak benda ni salah? Dia kata zaman tu dia tak tahu. Memang dia bukan nak buat naya korang, bukan nak buat jadi hantu Kak Limah pergi tokok orang tengah malam kan, nak kacau orang mandi kan, bukan nak buat benda pelik-pelik ke orang, bukan nak buat sihir penunduk. Dia tak mau, malah dia tolong orang kampung tu, satu kampung dapat manfaat. Nampak daripada matlamat tu bagus dah, tapi ingat matlamat tidak menghalalkan cara. Betul. Yang salah tetap salah. Cuma zaman tu syariat ni tak sampai pada dia kata benda tu salah. Waktu tu tak ada lagi pengajian. Tanya ustaz tak ada lagi. Ustaz tak cerita kat dia. Saya pun tak lahir lagi. Tak beranak lagi kan, sama dengan saya pun. Jadi sebabkan syariat tak sampai, maka disebut dengan raf'ul khalam. Dimaafkan syarak. Tapi wajib kena buang. Cuma nak buang tu teruklah. Yang dia ni teruk Ustaz. Bila dia dah mencecah, kalau bayangkan tu 70-an tambah 50 tahun, dia dah umur 90 tahun lebih. Kalau Ustaz tengok ni, ya Allah, adat ni kata dia ni hidup ni sebab ikatan tu. Sebab yang kata makhluk jin ni duk tolong ampuh badan dia. Dia tak ada apa dah, makan tak, minum dia. Yang panggil main berubat ni sebab bayangkan sebulan tak makan nasi. Tapi nampak macam hidup, tapi sebenarnya hakikatnya tak hidup dah dia. Memang teruk lah masa nak keluarkan tu. Memang Jadi dia sampai peringkat yang teruknya sih sebab dia tak kacau kepada anak, dia kacau kepada cucu dia. Mai tengah malam duk mandi, kadang-kadang yang cucu ni ceritalah dia tengah duk mandi ni, benda tu mai tolong duk sempu rambut. Mai dia mai dalam bentuk kasak macam tu.
tengah tidur ada benda duduk sebelah. Jadi banyaklah dalam bentuk-bentuk yang macam ni, itu yang jadi jam tu. Jadi bila tanya saka ni apa jenis, wallahu alam, mungkin limitasi pengetahuan saya. Tetapi kalau tanya dalam bangsa jin ni memang ada. Adanya disebut dengan bangsa umusibian. Umusibian ni tugas dia kacau budak-budak kecil. Sifat umusibian ni macam mana? Dia macam Ustaz pernah tengok hantu Juan tak? Dia merangkak kata-kata atas dinding atas ni. Itu ya, disebutlah riwayat umusibian ni dia kacau budak-budak. Sebab tu bila budak-budak ni dia riau kan, mata dia akan tengok, dia akan liak. Sebab tu kaedah dia adalah dengan kita baca ayatul kursi dan kita lurutkan dia punya mata ni turun ke bawah, ataupun ambil kain yang kita bedung dia tu, sapukan untuk turun sambil kita baca ayat kursi ataupun kita azan. Jangan azan macam kat masjid, Allahu Akbar, mendengur budak tu kan. Azan pelan-pelan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah kan. Kita sambil kita urutkan, sebab musibah ni akan kacau, dia merangkak kakak-kakak atas tu. Bila dia merangkak ni, budak-budak akan liak banyak. Sebab Allah jadikan panca indera budak-budak ni dia tembus nampak. Even anak saya pun dulu, salah seorang anak dia memang akan bangun setiap pukul 2-3 pagi ada kawan yang dia main. Setiap pukul 2-3 pagi sampai dia kata, Walid semalam kawan tu main lagi. Kata, kawan mana pula? Semalam dia duduk main kat situ, adik main dengan dia. Jam kita. Sampai dia jadi kawan. Bagi kita rawat lah. Walid dia nervous tak? Tak. Saya tak nampak, tak nervous pun kan. Allah izinkan terlibat dalam dunia perubatan tapi tak nampak. Baguslah juga kan. Alhamdulillah lah benda tu. Tak mau tengok apa kan. Betul. Baik tengok ustaz handsome tak apa. Ya Allah. Baik tengok orang segak-segak tak apa. Ustaz dah makan belum? Okey Ustaz, sebenarnya bila Ustaz cerita tadi tu, sebenarnya penting ya seorang ayah itu tahu ilmu agama, terutamanya untuk azankan anak lah. Jadi suruh azankan anak, takbir raya pula jadinya. Baik, soalan Baharudin Kasim pula di Facebook ni katanya, adakah kita mensyirikkan Allah jika betul ikut syarat rukun hal saka yang diamalkan orang-orang dulu untuk menjaga kebajikan, keselamatan keturunan sekarang dan akan datang? Apa pula syirik? Ini contoh lah, saya bagi inilah gambaran lah. Apa pula syirik? Kami ni minta tolong sama-sama macam kawan lah jaga keturunan. Boleh ke Ustaz? Baik, sekali lagi kita sebut dalam kaedah fiqh ni, matlamat ni dia tak menghalalkan cara. Walaupun benda tu baik. Nak jaga keturunan, memang ada keturunan di Malaysia ni, keturunan yang besar-besar ni ada yang memang dilindungi. Ada. Tak perlulah saya sebut, mentionkan nama apa-apa sekian, tapi memang banyak Ustaz. Contoh saya sebut di antaranya dia ulik mayang di antaranya. Ulik mayang ni dia memang ada generasi-generasi yang mereka dipelihara. Jadi apa yang berlaku adalah dari segi dulu mungkin perjanjian yang pelihara saja, tapi generasi ke generasi itu manusia sering melanggar perjanjian. Manusia ni dia memang sembang kari sikit kan. Asalnya moyang dia jaga. Lepas tu dia main dekat anak ni, dia tak apa nak kemas dah. Mai turun lagi dia lagi tak kemas. Kadang-kadang ada pantang larang. Yang ada satu kes ni, satu pantang larang dia adalah dia tidak boleh menyeberang di bawah kain sidayan. Maksudnya itu perjanjian dia buat. Kadang perjanjian ni pelik-pelik Ustaz. Tak boleh minum air tebu. Yang sebenar juga tak boleh minum air tebu satu. Yang pelik sikit adalah dia tak boleh, maksudnya kalau kita sidai baju apa sebenarnya, dia tak boleh cross. Dia kena buat jambatan kot lain. Faham? Dia kena tak boleh cross kat bawah. Bila cross ke bawah tu dia melanggar pantang. Yang satu kes tu dia pun tak tahu, kata dia mewarisi saka ni. Dan ingatlah saka ni asal ni orang Melayu, asal perkataan asal adalah daripada bahasa Jawa. Saka, bahasa Melayu kita panggil pusaka. Saka ni daripada mengambil terjemahan daripada bahasa Jawa. Pusaka tu dalam sana dia panggil saka. Yang mewarisi satu-satu benda kepada orang generasi yang lain, generasi-generasi yang lain. Cuma dari segi takrif saka ni kita kena faham, yang tepatnya adalah dia tidak memilih hanya kepada keluarga Ustaz. Saka bukan hanya pergi kepada keluarga, dia boleh pergi, dia boleh pergi kepada kawan baik, dia boleh pergi kepada penerbit. Jangan abang penerbit. Contoh. Abang lah host. Maksudnya siapa-siapa pun boleh kena. Even ada satu kes, saya rasa 4-5 tahun lepas lah,
Saya khidmat dengan guru saya, bukan saya ni bukan ghostbuster apa kita katakan tu ni. Saya biasa tolong pegang. Saya belajar Ustaz. Dalam saya dengan arwah Ustaz Murtada, saya belajar dengan dia. Tapi dia teror tangkap. Saya ni beda tukang-tukang pegang hak ayam ya. Kan, tapi belajar dan alhamdulillah Allah izinkan 2 buku saya tulis berkaitan untuk cara nak merawat sihir ni. Bukan cara nak buat sihir, bukan cara nak pergi hantar ke orang, nak buat nanya ke orang buat. Tak. Cara nak merawat, sebab saya rasa saya di antara orang yang kena sihir lama. Arwah mak saya meninggal juga disebabkan sihir. Jadi tu yang membuatkan pula belajar tu. Belajar ni bukan nak jadi penangkap hantu dah. Kan, saya pun banyak kerja lain nak buat. Cuma belajar tu adalah untuk prevent diri dan juga keluarga lah lebih dan juga tempat itu sendiri. Untuk tempat yang saya bangunkan pun banyak dari segi bentuk-bentuk gangguan. Maka berbalik pada soalan tadi, matlamat tidak menghalalkan cara. Malah Allah sebut dalam suratul Baqarah ayat 102 juzuk yang kedua, kata firman mafhumnya, tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya kerana mereka lah yang mengajarkan ilmu sihir. Baik, kena ingat silsilah daripada ilmu sihir ataupun saka ni dia mai daripada ilmu sihir yang dibawa oleh iblis laknatullah. Maka sekali-kali tidak benda itu akan boleh menjadi halal, walaupun untuk menjaga kebajikan, walaupun tu nak jaga kampung, walaupun tu nak buat bendang. Ada kes yang dia ni seorang boleh buat sampai 30 ekar bendang. Dia seorang? Bersama dengan 50 relung bendang. Secara logik akal ni tak ada manusia boleh buat, saya rasa 10 relung tu pun tak boleh dah Ustaz. Nak baja, macam-macam proses tu secara adat ni 10 relung tu pun saya rasa mustahil dah. Tapi dia seorang 50 relung. Malah orang kata, dia kata Ustaz, tengah-tengah malam pun nampak dia duduk tengah bendang ni. Itu bukan dia, itu adalah khadam yang digunakan. Dia kacau orang tak Ustaz? Pergi cekik orang tengah malam tak? Tak. Kok kacau kat tepi lah. Sergah ke tak ada Ustaz? Memang tugas pendamping dia ni adalah untuk buat kacau ya. Tetap haram. Baik. Dia tidak sama sekali dibenarkan, malah disebutkan juga dalam fatwa pun meletakkan atas jadi tujuan yang baik. Macam dulu berperang, dia pakai ilmu kebai, ilmu sarak badan dia panggil. Tembak tak lut kan, tucuk pedang ting 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 tak masuk, macam cerita macam dia Piramli tu kan. Kan lalai buluh runcing lah apa, boleh runcing satu Lasmana Doremi kan, barulah boleh. Piramli bukan saja buat cerita, nak bagi pengajaran kepada kita. Okey, insya-Allah kejap lagi saya teringin nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz, ada ke antara mereka yang amalkan saka ni dia pun solat tak tinggal? Kejap lagi tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada anda semua para penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ada yang dari utara, Habak Kahang, ada yang Kedah, Perlis tonton, ada juga yang menonton dari Johor, bahkan ada juga yang menonton di sebelah Sabah, Sarawak, dan ada juga sahabat handai kita yang berada di Singapura, di Jurong, Woodlands, bahkan di Batam, Riau, Indonesia, serta kawan-kawan kita di Bandar Seri Begawan, Brunei. Terima kasih diucapkan kerana terus bersama kami. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita sembang-sembang dapatkan ilmu berkaitan dengan pembebasan waris saka bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Yaqub Yusra. Baik Ustaz, ni soalan ni mewakili para penonton. Kita takut ada antara kita yang tersilap pandang, nampak bagus jurui orang ni, tapi rupa-rupanya ada di sebalik tu ada ke orang yang individu yang dia ni bagus solat, jaga hadis dia hafal. Kita ni nak hafal hadis entah bila coki orang ni kan, tapi dalam masa yang sama dia mengamalkan saka dan ilmu hitam ni. Baik, bila sebut golongan yang terlibat dalam bab-bab sihir, bab-bab tipu daya iblis dan syaitan ni, dia tidak ada yang berkecuali pun. Kan? Malah iblis itu silsilahnya daripada kalangan orang yang alim. Ketua para malaikat bukan Cak Ayam. Dan segi resume dia ni kira nenek PhD lah kan? Sebab dia yang bukanlah nak dibanggakan, saya pun tengah dalam proses selesaikan PhD, tapi sama ada PhD ke, master ke, degree ke, pondok ke, mengaji mana sekalipun, abang kata tak berkecuali dengan tipu daya iblis laknatullah ini.
malah kalau kita tengok dengan mengikut pengalaman ni memang ada aja apa ni cerita yang TV3 berkeluar kan. Kan Ustaz Hamdi kan yang perangai yang lebih tak senonoh pada tu pun ada. Kan. Jadi tidaklah berkecuali, malah dia ni semayang ni bukan dekat hitam dia hitam dengan muka ni, nak abang kata tenyih merata ni, nak abang kata pulus semayang. Tapi kalau dia kata nak kena tipu ni, tetap kena tipu. Dan iblis ni dia janji depan Allah. Dan bayangkan portfolio penipuan iblis ni bukan 10 tahun Ustaz. Ustaz kalau kerja 30 tahun Ustaz. Ustaz jadi host saya rasa hampir mungkin saya rasa daripada zaman da'i kan. Saya rasa dah 5-6 tahun dah. 10 tahun lepas. Tu dia lah. Kira waktu tengah orang muda telah tantang kan, dah jadi host. So sekarang nampak kata dah terror dah. Tak perlu skrip pun semua dah terror. Sebab apa? Pengalaman 10 tahun dalam pengucapan awam. Ustaz bayangkan kalau 4,000 tahun Ustaz pengucapan awam. 4,000 tahun bukan puluh tahun lah. 4,000 tahun saya rasa sambil pejam mata, sambil main bola, sambil timbang bola tu boleh ulas. Boleh jadi host. Boleh jadi host. Allah. Sebab apa? Dengan dipanggil resume dan pengalaman lama. Maka iblis ni portfolio dia tipu manusia daripada zaman bila? Nabi Adam alaihissalam. Daripada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Yahya, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jarak 1445 tahun. Mai ke kita ni pula maksudnya dah berapa belas ribu tahun dia tipu manusia. Jadi takkanlah takkan nak tipu Ustaz. Takkan tak boleh nak tipu, takkan orang tu hanya sebab dia jaga semayang, tidak berkecuali. Cuma kita minta pada Allah. Lepas tu kita minta a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca minta perlindungan daripada iblis yang direjam, iblis yang jahat ni, minta pada Allah. Tapi kalau Allah nak izinkan, ada manusia yang diuji dengan tipu daya iblis dan syaitan ni, dengan jalan mereka juga terlibat dengan unsur-unsur ni. Malah ada satu kes ni, dia ni mengajak orang Ustaz, masjid surau ni. Dia pernah terlibat dengan ilmu penunduk. Ilmu penduduk ni, bila kita tanya kenapa terlibat, sebab dia kata dia nak orang suka kat dia. Bila dia pergi ceramah, orang tak bagi perhatian pada dia. Adalah mungkin dia mai iblis ni kata hang tengok hang ceramah depa lena, maka dia ambil ilmu penunduk ni, orang jadi suka ceramah, jadi ramai mai. Sampai macam tu kalau kita fikir hang ceramah ni nak faham ke orang tentang agama. Betul. Tapi hang buat benda yang major kesalahan dalam agama. Sebab hanya semata-mata kamu nak orang tengok. Dia nak orang tengok dia jadi syok. Baru dia kata seronok, tapi lama dia terlibat dengan benda tu. Bila mai alhamdulillah Allah bagi taufik hidayah, mai kesedaran tu dia buang. Tapi kalau ikut daripada cerita dia tu, kita rasa tak boleh belah, kepala otak ni tak boleh brain. Benda macam tu pun nak. Kan? Betul kata populariti ni kadang boleh membunuh manusia, betul lah. Macam saya tak apa Ustaz Cak Ayam ni, ustaz lah. Saya pun ni kalau saya pun tak pandang popular ni. Allah. Ni boleh, ni skrip boleh buat skrip dalam drama ni. Kan? Nabi nak abang kata apa? Tak ada siapa pun yang berkecuali. Dari segi hukumnya, hang ustaz ke, hang ulama ke, hang siapa dia pun, pemimpin ke, rakyat ke, kerajaan, pembangkang, siapa dia pun kita tak berkecuali dengan ujian ini. Maka kita berusahalah sebaik mungkin untuk melawannya. The moment kita dah, walaupun sejauh manapun kesesatan yang mungkin kita telah diuji, maka jangan pernah putus asa untuk kita kembali ke jalan yang benar, insya-Allah. Rugi bagi mereka yang setiap hari membaca Al-Fatihah dalam solatnya, terutamanya dalam melafazkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang sesat, tetapi mereka sesat di hujung jalan. Na'udzubillahi min zalik. Okey Ustaz, Ifa Tasha, sedap namanya. Katanya, bagaimana kita hendak kenal pasti seseorang itu mewarisi saka? Dia garang ke, kan? Dia bagi arahan terus macam tu kan? Boleh ke Ustaz huraikan atau jelaskan ciri-ciri pemilik saka? Kok ada rupa dia tertentu ke, hidung dia tak berapa mancung sangat ke? Baik, terima kasih pada Puan Ifa Tasha, soalan sangat baiklah. Berkaitan nak tahu macam mana ciri-ciri yang ada mana tumbuh tanduk tepala ke, kan. Baik, di antara tidaklah dikatakan tepat, akurasi itu mungkin tidak akan berlaku ketepatan, tetapi dari segi beberapa study case yang sebelum ni ataupun ciri-ciri ini disebutkan dalam banyak kitab-kitab berkaitan perubatan Islam ini. Di antaranya dari segi sifat mereka tu berubah.
jadi panas baran. Dan kadang-kadang benda-benda kecil, biasanya ialah bangsa Adasim. Tadi saya kata musibah kacau budak-budak kan. Bangsa Adasim ni disebutkan dalam hadis, dia adalah bangsa yang dia akan pecah belahkan rumah tangga orang. Rumah tangga. Dia main rasa baran lah. Baran ni di antara penyakit yang dia akan pecah belah rumah tangga, Ustaz. Kan dia kira nak wrestling bini dia. Dan lah ni bukan takat suami wrestling bini. Bini wrestling suami pun banyak. Bukan 3 line, 7 line punya bini ni. Kan? Dia suami dia balik lambat, dia jack tengah belakang tu. Kan? Takut. Jangan ada buat main lah. Kan? Bini-bini sekarang ni menakutkan. Exhaust motor dia tutup pula. Kadang-kadang asal gym pun takut dengan dia pun, jangan ada buat main. Maka apa yang berlaku adalah, apa ciri-ciri adalah di antara panas baran ni. Kalau kadang kita ni tahu perangai pasangan kita macam mana, Ustaz. Betul. Ustaz minta siap isteri Ustaz tahu mana. Ya. Kan, walaupun nampak dia slow, tapi jangan buat sampai dia ya, marah, Ustaz. Tidak, Ustaz kena gantung boot tu. Kan, berbulan-bulan tu. Kan, abang nak keluar main futsal. Kan, kalau level Maulana ni, Ustaz, nak keluar, sayang, nak keluar, bukan saya Ustaz kena abang nak main bola, dia akan tanya, abang minggu ni tak nak main bola ke? Tu terror, Ustaz. Saya macam tu. Tu kemas tu sembang tu, bak sembang ni sebab free. Kan, maka antaranya lagi, apa ciri-ciri adalah selalu datang dengan dalam bentuk mimpi. Maksudnya dia boleh datang melalui mimpi? Dia datang dalam bentuk alamat. Alamat ni contohnya apa? Ni antara ciri-ciri mimpi yang tanda-tanda mungkin gangguan. Tapi jangan taksub sekali mimpi Tori Firat kata benda tu. Jangan. Dia mesti berulang kali. Allah datangkan mimpi ni kadang satu alamat pada kita. Kan? Di antaranya apa? Mimpi kena ligan binatang buah. Mimpi binatang berbisa. Kan, ular, kalau jengking, jebon, binatang pelik-pelik ni lah yang bila kita mimpi ni, Ustaz, dia akan bangun tu dalam keadaan yang berpeluh, dalam keadaan yang penat. Patutnya tidur ni merehatkan. Tapi bila mimpi benda tu, Ustaz, dia bangun dalam keadaan meletihkan badan. Mimpi jatuh di tempat yang tinggi, mimpi bangun di tempat yang kotor, mimpi bangun dalam bilik air. Dalam banyak-banyak tempat bilik air juga. Dah lah time Malaysia kat dunia ni nak bayar masuk bilik air bayar 5 kupang. Dia masuk free satu. Kan? Lepas mimpi tu tempat pula tu kotor. Tu tanda-tanda. Antaranya lagi mimpi terlibat dengan budak-budak. Terima budak, mandikan budak, susukan budak. Ni di antara tanda-tanda gangguan lah. Bukan kata mimpi sedah ya. Dan mimpi ni berulang. Berulang kali. Betul. Dia punya alamat juga adalah berulang kali. Berulang kali. Apa dia lagi di antara tanda-tanda mungkin ada saka ataupun sihir ataupun gangguan. Ni ada 3 kategori berbeza. Ni kita akan huraikan. Apa beza gangguan, apa beza sihir, apa beza saka. Di antaranya lagi dia suka nampak kelibat. Kelibat dia hujung-hujung mata, Ustaz. Tengah duk masak, piuk, dia nampak lalu hujung-hujung ni. Dia tak nampak jelas, dia tak main lalu hai. Dia tak ada, bukan macam iklan shampoo tu, bukan. Dia lalu sans tapi bila tengok tak ada. Tapi kita rasa ada betul-betul kelibat. Kan, di antaranya lagi waktu malam, biasanya kalau ni sihir lah. Biasa waktu malam ni di rumah ada lalat. Sebab dari segi habitat lalat ni malam dia tak ada. Tak logik lah. Biasanya malam ni dia mungkin hibernate ke dari segi sistem yang Allah jadikan. Tapi tiba-tiba malam ada. Sebab yang kata sihir, benda-benda yang ilmu hitam ni biasanya dia busuk. Cuma dari segi pandangan kita tidak dizahirkan. Tu di antaranya. Apa lagi di antaranya makanan cepat basi daripada kadar biasa. Saya pernah, Ustaz, saya pernah update 2-3 bulan yang lepas. Kami masak untuk 3,000 orang, Ustaz. Kan hari Sabtu di masjid saya akan masak free untuk 1,000 orang kan. Waktu tu 3,000 orang kita masak. Masak ni, Ustaz, siap pukul 3 pagi. Kami masak siap pukul 3 untuk pagi. Subuh lah. Untuk makanan pukul 10. Maksudnya daripada pukul 3 tadi ni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bila cek CCTV pun semua ni tak ada kot kita ada orang pergi selup tangan ke buat penaya ke apa, tak ada. Tapi bayangkan makanan tak apalah yang mungkin 4 jam tadi mungkin terdedah, yang mungkin terdedah 4 jam tempoh dia. Ada benda yang kita nasi ni baru masak tak sampai sejam basi. Bubuk lambuk ni kalau kita masak ni, Ustaz, sehari pun boleh makan ke, Ustaz? Betul. Tapi yang ni bubuk baru masak 2-3 jam tiba-tiba berbuih. Ni bila cek balik, ada unsur-unsur sihir yang cuba dibuat. Tapi tak apalah, kita pun tak ada, kita tak mau tahu siapa buat pun. Kita tahu cara, kita cuba nak cari cara macam mana nak merawat agar benda tu tak kena lagi pada kita. Pada saya mungkin ada kesalahan-kesalahan kita buat yang Allah izinkan benda tu berlaku untuk kita muhasabah. Lepas tu saya pun
ketatkan SOP dan sebagainya. Untuk nak bagi orang makan pun ada SOP untuk cara memasak yang betul. Nak abang kata apa, dia boleh main dalam bentuk-bentuk sampai makanan jadi cepat basi. Biasanya Ustaz, nasi ni kita tahu ada average dia berapa jam. Betul. Kan kalau kita lepas kita masak tu besok pun boleh makan lagi kan. Tapi kadang-kadang di rumah kita lauk tu kan lebih cepat basi daripada biasa. Itu di antara tandanya. Janganlah hampir makan selup dengan tangan-tangan sampai siku-siku kena makanan. Basi, sebab tangan kita ni dia ada bakteria yang the moment kita sentuh je dia akan, sebab tu orang tua-tua dia marah kan. Dia suruh kita kalau nak cedok dengan sudu kan. Sebab apa? Takut benda tu akan bakteria tu akan lebih mempercepatkan proses rosak dari segi makanan. Jadi banyaklah ciri-ciri di antaranya yang sebut tadi. Mudah-mudahan malah sikit 3 saat dia akan jadi masalah juga dalam bab jodoh dan masalah bersama dengan pasangan. Yang ni banyak kes. Nanti kita akan huraikanlah kalau mengikut daripada soalan-soalan saya. Banyak soalan saya tanya, kita cuba raih. Dan insya-Allah kejap lagi kalau ada ruang saya nak tanya juga, betul ke pewarisan saka ni melalui barang-barang purba ataupun barang-barang yang lama? Kejap lagi Ustaz ya. Selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru jawapannya. Kat sekolah awak tak makan. Mak bagi duit sekolah hari-hari. Buat apa? Bagi kawan? Mak selalu marahkan Soleh. Tak pernah buat bersangka baik dengan Soleh. Mak fikir Soleh anak yang nakal. Mak penat cari duit. Soleh habiskan macam tu je. Rupanya mak yang tersalah sangka. Duit belanja sekolah Soleh sebenarnya dihabiskan untuk sedekah di masjid. Keluh dan terharu bila mak tengok kebaikan Soleh menjadi ikutan anak-anak masjid yang lain. Nak, maafkan mak ya nak. Itu dia, anak aset kita bersama. Masya Allah, cantik betul lah masjid dekat Murtaza Dakwah Center ni. Tapi itulah saya pula tak sampai lagi. Hari ini kita bicarakan tentang pembebasan waris saka bersama dengan yang berbahagia Ustaz Yaakob Yusra. Baik Ustaz, hari ini kita bincangkan tentang pembebasan waris saka ni. Apa yang kita boleh kaitkan rangkuman daripada topik kita bincangkan ni, dan apa yang tersedia perkhidmatan di Madat ni? Silakan Ustaz. Baik, saya tadi kita dibangunkan dengan pelbagai ujian. Malah Madat sendiri pun berhadapan dengan macam-macam bentuk ujian. Malah ada staf saya yang meninggal dunia pada tahun 2021 dulu pun juga disebabkan gangguan sihir. Selepas dia meninggal ni kami buat cek balik, dalam bawah, betul-betul bawah dengan ofis saya memang ada tulang yang digunakan, itu sihir melalui tulang dan juga binatang. Jadi sihir digunakan, nampak dalam tu ada katak yang dicucuk dan sebagainya. Cuma kebetulan tak kena kepada, mungkin sihir tu nak dibuat kepada saya ataupun orang lain, tapi terkena kepada staf tu. Staf LI Ustaz datang, kesianlah dia, kesian. Memang dia mesej sehari sebelum dia meninggal Ustaz, dia mesej kata Ustaz boleh nak jumpa sebab alamat main dalam bentuk mimpi ni berkali-kali, dan benda tu, gangguan tu maklumkan kata nak bunuh siapa dengan spesifik. Cuma saya kalat lah sebab saya rasa saya tak sempat jumpa dengan dia. Even kemarin Ustaz almarhum, kita sedekahkan jugalah nanti Al-Fatihah buat almarhum Coach Azraika, bekas jurulatih negara kita. Juga meninggal dunia Ustaz. Sejam sebelum dia meninggal, dia call saya 10.43 last. Dia meninggal pukul 11 lebih. Dia call, dia maklumkan, dia kata dia sakit, dia kena busung. Dan memang di hari ni, sepatutnya kemarin ni pukul 2 petang tu memang dia nak kena, dia dah buat appointment untuk dirawat. Itu adalah memang duk rawat pun. Orang buat orang buat jahat ni macam-macam bentuk. Cuma bila Allah matikan dalam bentuk yang macam tu, disebut dalam hadis Nabi ni, kalau kita bunuh orang ni, orang yang dibunuh tu akan masuk syurga, dan orang yang membunuh akan masuk neraka. Ini jelas dalam hadis Nabi kan. Maka mudah-mudahan Allah memberikan. Sebab tu saya balik Kedah Ustaz semalam. Balik Ustaz, mai balik ni betul yang muka barai sikit lah, minta maaf sebut.
minta maaf tak tidur, jadi mungkin ada tersasul sebagainya. Jadi apa yang kita sediakan bila melalui fasa yang sangat getir ni, saya tulis 2 buku berkaitan. Nanti saya akan hadiahkan kepada semua tuan-puan ni secara percuma. Memang buku ni saya tak jual pun, memang ditulis untuk nak bagi manfaat kepada orang. Ada orang tahu, ustaz bukan nak buat kutipan ke bagi buku. Tidak, demi Allah buku ni ditulis daripada sebelum buat kutipan lagi, memang kita duk bagi kat orang secara peribadi. Sebab tak mau orang kenal saya, ustaz kena sihir, ustaz berat badan turun 15 kilo. Kalau ustaz tengok gambar saya dulu macam isap gam, ustaz kurus ni ustaz, setiap malam tak boleh tidur, dia akan rasa kaki terbakar ni. Lepas tu dia main dalam bentuk dalam rumah ni ada 2 saya duduk dalam bilik, saya duduk kat luar, isteri sembang saya dalam bilik, keluar saya duduk kat luar. Tanya abang bila keluar, saya kata saya daripada tadi duduk kat luar, dalam bilik tadi siapa dia. Punya lama dia main dalam bentuk yang macam tu. Saya kata anak saya bangun pukul 2-3 pagi duduk ada benda yang duduk berdamping, duduk kawan dengan dia. Dia apa yang kita buat adalah kita wujudkan satu pusat perubatan. Tuan boleh search tengok pusat perubatan Islam Darul Arif. Pusat perubatan Islam Darul Arif di Kuala Ketir. Dari segi perawatan kita ni, sebab kita tahu ada orang yang ambil kesempatan dalam dunia perubatan Islam, kita buat perawatan ni tak perlukan bayaran pun. Sesuka hatilah tuan-tuan nak letakkan berapa bayaran. Malah kita buatkan satu serum, ni disebut dengan Ilash ini, dengan yang dah diruqyah. Yang ni bukanlah kita nak bergantung dengan barang ni, tidak. Tapi inilah satu ikhtiar kita menggunakan bidara, menggunakan minyak zaitun dan sebagainya untuk kita buat. Sebab kita tak boleh nak merawat orang setiap masa, tak boleh. Tapi dengan jalan ikhtiar kita ni, mudah-mudahan bukanlah kata kesembuhan dengan barang, tapi dengan asbab ikhtiar kita. Betul. Macam kita sakit maka ubat. Maka sama juga dengan gangguan ni, benda yang tak nampak. Ikhtiarlah benda. Sebab dia macam ni, Nabi sebutlah hadis, ada benda-benda yang makhluk jin, iblis, setan ni dia tak suka. Jin lah khususnya dia tak suka. Contohnya disebutlah hadis yang sahih, adalah daun bidara. Sebab tu kalau di masjid-masjid ni akan banyak tanam pokok bidara ni, sebab bila ada kematian kita ambil untuk mandikan orang dengan daun bidara tu kan. Sama juga digunakan kalau di rumah tuan-tuan, sebolehnya dan sebaiknya bagi ada pokok bidara ni. Bukan nak rimbu-rimbu nak buat macam nursery tu, bukan nak buat nursery pokok, nak beda ada. Sebab benda tu dia akan buat makhluk ni, kalaulah hak cacak ayam ni, dia takkan tembus. Sebab dia tengok ada benda tu, dia tak menyenangkan dia. Jadi yang nak mendapatkan untuk buku dan dengan serum tadi, tuan-tuan boleh ke website madatcenter.com. Ini sihir pemusnah juga ni, jilid yang kedua. Jilid yang pertama kita dah siapkan siasat tahun 2021 sejak almarhumah yang meninggal tadi. Kita buat siri yang pertama untuk tengok apa ciri-ciri, apa kaedah perawatan, apa yang dalil berdasarkan Quran, dan juga apa kaedah perawatan yang diajarkan daripada Quran dan hadis. Yang ini jilid kedua. Sebabkan terlalu banyak benda-benda baru tu buat kita tulis jilid yang kedua. Jadi boleh ke madatcenter.com. Itu dia ikhtiar yang terbaik, ikhtiar yang kita kena ambil, terutamanya dalam kita dapatkan Al-Ilash tadi, iaitu sementara stok masih ada lah Ustaz ya. Kena cepatlah. Cuma ya Ustaz, kita berbalik kepada infak Madat tadi. Kalau kita tengok iklan tadi tu, macam mana para penonton yang menonton ketika ini boleh menyumbang? Apa salurannya? Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan boleh juga sama juga ke madatcenter.com dan tengok nombor akaun yang tertera lah. Dan bila kita sebut apa yang kita bangunkan ini, kita usaha untuk bagi semaksimum mungkin kepada ummah, daripada ummah kepada ummah. Kita ada daripada unit pengurusan jenazah, daripada orang mati sampai ke orang hidup. Orang hidup sampai ke orang mati lah, orang mati ke hidup lah. Orang hidup sampai ke orang mati. Even pendidikan kita pun percuma. Tak ada bayaran apa-apa pun. Kita ada pengajian berkuda, pengajian memanah, kita ada kelas untuk warga emas, kita ada kelas untuk LGBT, kita buat khas untuk mereka, agar nak abang kata taufik hidayah ni milik Allah, kita ni menyampaikan. Dan kalau tengok benda yang sangat krusial yang kita nak siapkan sekarang ni, yang sangat saya rasa siang dan malam saya pun berjuang untuk benda tu, adalah untuk kita nak siapkan asrama dan kelas khas untuk pelajar-pelajar tahfiz. Untuk makluman tuan-tuan, kita dapat lebih dari 6,000 permohonan kemasukan nak masuk belajar. Yang kita nak ambil, hanya kita mampu untuk tahun lepas 15 orang. Oh, rasa tak senonoh Ustaz. Jadi itulah kita siapkan bangunan yang tuan-tuan tengok dalam gambar tadi, bangunan yang 3 tingkat setengah untuk memuatkan sekitar 100 ke 150 orang pelajar baru untuk sesi 2024. Ini lagi sebulan. Dan syoknya Ustaz, Pulun nak bagi siap bangunan siang malam kita jalankan. Kan? Pulun duk cari duit ni Ustaz sampai tak tahulah menerak Ustaz ni. Pulun sebab apa kita duk Pulun nak cari kos 3 juta dalam tempoh kurang 12 bulan. Untuk sediakan yang terbaik. Nak sediakan terbaik lah. Bukannya untuk anak saya pun tak sempat nak masuk di situ sebab terlalu ramai permohonan. Anak saya sekolah luar.
Memang tak ada pakai kabel. Kalau anak aku pun tak dapat masuk, takkan anak hang nak pakai kabel kot. Maksudnya semua melalui fair value. Jadi boleh menyumbang, siapa menyumbang moga Allah bagi pahala dan kebaikan. Untuk pagi ni kita perlukan dalam 120,000 saja. 120,000 banyak tak? Banyak. Tapi kita buat secara kolektif, 1,200 orang menyumbang seorang 100 dah settle dah. Jadi jomlah tuan-tuan ambil buku secara percuma, in return tuan-tuan derma kepada Madat, bukan bagi kepada saya, masukkan kepada Madat, maka kita kill two birds one stone. Tuan-tuan dapat manfaat, kami pun dapat manfaat tersebut. Untuk info lanjut anda boleh ke www.madatcenter.com. Dan ada sedikit info yang Ustaz kita boleh kongsikan. Allahyarham Azraiko Abdullah, bekas ketua Jurulatih Kedah yang baru saja meninggal dunia semalam, juga sebenarnya bekerjasama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk Akademi Bola Sepak Madat ataupun Madat Soccer Academy. Yang main bola tapi hafal Quran, insya-Allah. Esok penutup. Esok ada lebih kurang 800 orang yang dah 700 orang berdaftar. Tanpa yang mungkin bawah umur 16 tu, anak-anak yang bukan kaki pengkak ni jemput datang. Usaha ni kena diteruskan Ustaz? Ya, insya-Allah wajib diteruskan. Baiklah, kita tutup dulu di TV3 dan sambungan selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Atau tidak para penonton sekalian, setiap hari pasti kita berhadapan dengan pelbagai situasi yang menjadikan persoalan di jiwa dan juga fikiran kita. Bahkan ada juga masalah-masalah yang membelenggu diri kita. Jangan risau, segala jawapan dan penyelesaiannya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini kita bawakan topik yang istimewa, iaitu pembebasan waris saka bersama dengan yang berbahagia Ustaz Yaakob Yusra. Baiklah Ustaz, tadi kita dah rehat seketika. Ada satu soalan yang mungkin tadi saya tinggalkan. Ustaz, betul ke ada orang kata saka-saka ni juga boleh diwariskan melalui barangan-barangan tinggalan ataupun barang-barang lama ni? Kerih lama, setrika lama, kadang-kadang tu cincin-cincin. Betul ke Ustaz? Baik, kita tak nafikan memang kadang perjanjian ataupun yang disebut dengan saka ni didatang dengan dalam segi barang-barang. Dan dari segi kebiasaannya, barang-barang ni sama dibalut dengan, ni biasalah kita jumpa dengan 3 color, sama ada warna gold, ataupun warna merah atau warna hitam. Dia akan dibalut? Dia biasanya dibalut lah. Contoh macam itu, satu kes adalah kerih. Kan, kerih yang dibalut. Dan kerih itu memang ada khadam. Allah. Memang kerih itu dia ada khadam yang diletakkan di dalamnya untuk dengan perjanjian dia adalah untuk nak jaga ahli keluarga. Maksudnya kalau siapa nak buat naya, siapa yang nak ambil apa-apa benda pelik-pelik, nak buat benda pelik kepada ahli keluarga ni, maka benda ni dia akan bangun untuk jaga keluarga tadi. Cuma alhamdulillah atas kesedaran keluarga ini, walaupun kerih itu saya rasa agak bernilai lah. Bila kita pegang kerih itu, saya bukanlah pandai dalam barang-barang ni, tapi saya suka simpan Zat. Kadang-kadang beli pisau, kerih lama ni kadang beli sebab kita minat dengan ilmu pertahanan diri ni. Saya suka Zat, menembak, silat, semua ni. Jadi bila tengok kerih ni ada sentimental value, boleh tanya, dia kata dah 2 generasi. Maksudnya dia bayang dia umur 50, generasi atas dia satu, generasi yang kedua tu maksudnya keris sudah berumur kurang-kurangnya dah 150 tahun ke atas. So apa berlaku adalah, apa yang perlu dibuat adalah bukan dengan salah pada keris tadi, salah adalah dari segi ilmu yang dibuat. Maka buat pelepah lah. Pelepaskan perjanjian di antara jin tu dengan waris yang menerima, maka peralatan ataupun keris ataupun senjata tadi tetap boleh digunakan, ataupun cincin. Cincin pun jangan ada buat main tebiang ambil je kan. Kadang-kadang ada mungkin ada khadam yang diletakkan dalam tu, tepi sungai pakai. Itulah satu kes yang kita jumpa, dia pakai ilmu saraf badan. Allah. Ilmu saraf badan yang sehebat tak hebat dia pun ceritalah zaman muda dia penampak orang, pensan orang. Secara asasnya Ustaz, kalau kita Khabib Nurmagomedov sekalipun, Undertaker sekalipun Ustaz, penampak orang ni dengan kadar kekuatan kita dengan kekuatan, kalau sparring lah, kalau saya dengan Ustaz ni, kita mungkin boleh duduk sparring sebab kita dalam kategori yang berat lebih kurang sama. So bila berat lebih kurang sama ni, dari segi impact, Allah jadikan tubuh badan kita ni, kalau berat 80 dengan 80 ni, walaupun saya tak training, Ustaz training, badan ni masih boleh dia takkan total loss. Dia takkan ni.
Tapi yang Pak Long tadi badan kecil, dia penampak orang ni, nak abang kata ilmu syarak badan dia punya hebat ni, orang boleh rebah, dia boleh mati tu. Allah. Sebab kekuatan tu, ni saya pengalaman dulu saya pernah naik pernah wakil Malaysia untuk Muay Thai dulu zaman jahiliah. Waktu dalam tentera dulu Muay Thai. Jadi dalam Muay Thai ni, benda yang paling kita takut bukan pada musuh yang di depan. Yang kita takut adalah yang di belakang. Sebab ada satu kes sahabat saya, dia kena tumbuk sekali ya Ustaz. Tumbukan dia tu 3 bulan sakit. Allah. Bila kita cek balik, tak ada patah khusuk. Dia benda yang paling bahaya adalah khusuk ni Ustaz. Sebab takut terkena paru-paru. Terkena. Kalau kita tengok Jojo menang baru ni kan dengan yang Brazil tu, bukan Mexico, tumbuk muka. Mexico kan. Bukan tumbuk muka. Tumbuk khusuk. Dia kerak kat khusuk tu, you kuat orang mana pun tak boleh bangun. Sebab dia automatik akan collapse. You tak boleh nak bangun. You akan terus automatik KO. Jadi yang sahabat saya ni kena, bila kita cek balik, tengok video replay dia, sikit ya, tapi menggunakan ilmu batin. Bila cek balik, adalah benda-benda ni lah yang digunakan pendamping, yang digunakan ilmu syarak badan. Allah. Tumbuk tu masuk sikit ya, tak kena pun full impact. Dia sas macam tu ya. Tapi ada benda lain yang pergi sambut, dia ronyokkan badan tu, jadi sakit 3 bulan. Bukan kata hari game ya. Orang duk kata apa lembek lah, kita penonton yang kapal yang bayar tiket tu kan komplain lah apa benda ni game atok lah apa semua dah. Kawan tu muntah sampai 3 bulan. Sampai kontak dengan yang lawan tu, kata boleh tak tolonglah. Tak, hang dah menang lah ni. Padan-padan lah. Macam tu. Ni lawan dengan, saya ingat dia lawan dengan budak Siam waktu tu. Dia kena tu yang tu kita takut. Jadi bila main dengan banyak pelantang lama ni, kalau contohlah Tok Wan kita mati atau ayah kita mati, kalau ada pelantang lama dalam rumah ni, kena buat penyucian dulu. Jadi adakah yang mungkin menonton ketika ini juga meminati minat yang sama, nak beli kerih apa semua tu, mereka bukan terus beli dan simpan, maksudnya ada sesuatu yang perlu dilakukan? Betul saya kata tadi, saya dalam buku yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan boleh cek, boleh dapat yang baca lah buku tu. Saya tengok ada apa benda yang untuk kita nak bersihkan benda-benda macam tu, apa ayat yang kita perlu baca kan. Asas ini kita tahu kalau nak beli benda tu, apa benda kita paling common, paling cak ayam baca ayatul kursi. Betul. Kan, niat dalam hati, ya Allah, kalau ada benda yang tak elok pada barang ni, bagilah petunjuk untuk at least kita dapat sesuatu. Jangan beli ikut teradap ya. Kadang-kadang khodong beli je. Biasanya pada cincin, pada senjata biasanya kerih lah. Saya jumpa kalau orang Melayu ni banyak kerih. Kalau di luar negara tak kerih Zat. Tu dia kata. Yalah. Dia hantu-hantu ni pun dia adjust juga. Kan, kalau kat mak saya dipanggil vampire, mana ada hantu pocong sana. Betul tak? Betul. Mana ada hantu lansui, dia kata tak ada. Sundal bolong, tak ada. Sundal bolong belah Indonesia. Jadi nanti kita jelaskan kenapa berbeza dalam bentuk benua ni berbeza. Adakah hantu ni tak ada pasport untuk depa nak terbang pergi tempat lain? Immigration tangkap ke apa kan? Alah, sebab vampire tak ada kat kita. Betul. Kan, ada main tokok tengah-tengah kan? Tak ada. Nanti kita akan ceritakan, insyaAllah. Baik, itu dia, rupa-rupanya ada berbeza juga. Mungkin bagus juga untuk kita tanyakan daripada soalan Sarawati ni, Ustaz. Betulkah ada saka yang baik? Iaitu yang diwariskan dari nenek moyang, konon-kononnya jaga anak cucu. Kadang-kadang nampak seperti kelibat orang yang lalu di dalam rumah kita. Adakah itu juga saka dan tak perlu dibuang? Yang ini baik, Ustaz? Baik. Dia tak ada. Bila kata datang daripada ilmu sihir ni, tak ada benda yang baik lah. Melainkan kita yang nampak macam benda tu baik, hakikat dia rosakkan kita punya keluarga. Dia tak ada yang baik. Tak ada. Sebab nama pun daripada tadi ayat Quran kita baca tadi kan. Daripada surah Baqarah 102 tadi. Memang Allah sebut dah, memang mereka ni main daripada ilmu daripada iblis. Jadi benda yang dibawa itu pun benda yang takkan elok pun, walaupun pada mata. Contoh bela tuyul, dia kata. Betul. Tuyul ni dia tugas dia apa? Dia pergi curi banyak orang, curi reta benda orang. Dia tak curi banyak, Ustaz. Dia tuyul ni tak tamak, dia ambil sikit-sikit. Kan, sikit pada dia. Tapi dia buat secara kolektif. Dia buat secara banyak. Kan, dia main dengan volume, Ustaz. Dia bukan dengan sekali balas atau meninggal kawan tu kan. Dia kira kan tak sedap pun. Baik, walaupun dia ambil, dia ada satu kes ni, tuyul ni dia buat perjanjian. Maksudnya tuan ni jenis ada iman juga kan. Dia kata apa? Dia buat minta tuyul ini hanya pergi ambil buah-buah yang tidak diambil oleh tuan. Tuyul ni lah, tuyul ni mesti ada checklist tu. Kan?
dia dalam terlibat mungkin dalam hartanah sebelum dia mati mungkin kan. So dia buat apa? Dia hanya cari, dia pergi kutip pokok-pokok buah-buah nyok ni di pokok-pokok yang tuan dia tak ambil. Dia boleh tahu. Memang dia kata haram kau buat benda tu, haram mana boleh kira. Kan, walaupun tak itu hak milik orang. Tetap hak milik orang walaupun dia tak kutip. Iyalah. Kan, tapi dia kata ustaz daripada membaziak saja, mau hang pula yang nak hukum baziak tak baziak. Itu dia punya suka hati dia lah nak buat apa kan. Maka kalau segi nampak dari segi kaedah ni nampak macam ada sikit kelonggaran, takkan tak boleh kok ejek dia dengar ejek hukum ni dia ingat macam raita kok boleh ejek tok nak tinggi rendah kan. Maka dia tetap tidak menghalalkan matlamat walaupun dia dah baik, walaupun dah sebati, walaupun dia ada Islam sekalipun, ada jin yang Islam sekalipun tidak boleh dia berdamping dengan manusia. Dan harus diingati kalau yang datang kelibat ni jangan kita terus hukum sebagai gangguan. Sebab saya kata tadi dia ada beza. Kalau saka daripada pewarisan ni tak wajib kepada ahli keluarga. Pergi mengurut pun ada kes yang dia pergi mengurut, benda tu dipasing dengan cara mengurut. Dia mengurut, dia lepas bersalin, dia pergi mengurut. Waktu tu suami dia posting di Sarawak. Bukan kata Sarawak ke Sabah ke, tak kira mana-mana negeri pun ada je jenis tok bidan yang memang depa ada ilmu pendamping ni. Cuma tok bidan tu umur dah 70-80 lebih dah. Dah lampak tak larat dah. So dia mengurut tu, maka dia passing, dia pass button macam tu saja. Kawan tu menerima 3-4 tahun lah dia menerima saka tu. Bila tanya balik, diceritakan memang itulah silsilah dia. Jadi dia boleh passing, tak wajib dengan ahli keluarga. Itu saka. Adapun dari segi sihir yang dihantar oleh orang, yang berlaku khianat, orang buat khianat, dia buat pemujaan dan dihantar kepada orang yang dia tak suka. Yang macam Nabi kena. Adapun yang kategori yang ketiga, dia bukan sihir, dia bukan saka, dia main dalam bentuk dia saja main. Sebab jin iblis ni dia ada dengan kita. Dia tengok, dia berkenan tengok sadari ni terror main bola kan. Dia pandai main buat boli lah, dia ni apa semua. Ustaz Yaakob pun dia tengok ke? Dia kod ni bagi contoh, dia berkenan, maka dia boleh pi tanpa orang tak, tanpa tuan dan tanpa sebab pun. Biasanya jin asyik contohnya, dia akan main. Dia tengok nampak jambu semacam kan, dia nampak licin macam saya confirm lah muka pecah rumah dia tak mau kan. Mungkin dia tengok Ustaz Adari nampak alamak dia asyik bahasakan kan? Kita je. Contoh hak paling dekat dah kat sini kan. Jadi nak abang kata apa, dia boleh pergi 3 gangguan. Maka sebab tu jangan taksub. Orang kita ni kata apa sikit semua jin kata aku berkena fitnah akhir zaman. Aku juga kena kan. Maka janganlah kita meletakkan semua di atas kepala mereka. Setiap alamat yang datang tu kita analyse sebagai elok, insya-Allah. InsyaAllah kejap je lagi kita nak tanya Ustaz juga, kenapa dalam, kalau kita tengok dalam contoh dalam filem, apabila sihir itu mestilah menggunakan nama-nama ibu, berbinkan ibu ya, masa tu kejap lagi kita akan tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Cumanya tadi Ustaz ada sebut tadi tentang barang-barang ni kena hati-hati. Jadi kepada penduduk-penduduk di Ipoh, setiap Ahad pagi pergi Lokin tu, hati-hatilah beli barang-barang lama tu ya. Kembali lagi selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan dan juga tontonan anda semua. Kami terus teguh berdiri di sini berkongsi manfaat untuk kebaikan kita bersama. Dan hari ini para penonton sekalian, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kami mohon kepada anda semua yang menonton ketika ini, terutamanya di platform media sosial kami, untuk sama-sama kongsikan, tekan butang dengan izin share, supaya lebih ramai dapat manfaat dan lebih ramai dapat maklum tentang topik kita hari ini. Kita sembang-sembang berkaitan dengan topik pembebasan waris saka bersama dengan yang berbahagia Ustaz Yaakob Yusra. Cumanya Ustaz, mungkin ada soalan-soalan lagi yang akan ditanyakan kepada Ustaz, tak sempat ditanyakan di siaran langsung ini. Apa platform media sosial Ustaz? Boleh ke page Muhammad Yusra. Kalau mungkin boleh drop soalan itu. Saya rasa memang hari ini agak terhad. Saya pun tak sedar dah pukul 8 suku dah. Itulah. Kan, tapi dalam masa mencemburui, saya yakin mungkin ada persoalan, ada Yaakob permasalahan kan, Muhammad Yusra. Tetapi senalah nanti tuan akan drop apa-apa soalan yang berkaitan, insya-Allah
semampunya saya akan cuba untuk jawab selepas ni. Cuma tuan-tuan satu nak mohon kerjasama, jangan kedekut Edo Masin sangat, tuan tekan butang share saja. Tekan butang share. Takkanlah tak ada orang patah jari tekan butang share jadi sebarkanlah. Mungkin ada orang yang dia dengar diuji dengan masalah sihir, saka ni dengan sebab tuan-tuan tekan butang share ataupun kau tag nama dia. Tuan-tuan kenal kawan-kawan yang nampak dia ni mungkin dah diuji lama. Sebab di pusat rawatan yang kita buat ni tak ada bayaran apa pun. Saya tak ambil bayaran pun Ustaz. Ada orang yang daripada kata kena charge macam harga Yahudi lah apa semua tu kan. Kita satu sen pun kita tak charge. Cuma perawat kita tu kalau tuan-tuan nak bayar je dengan ikhlas hati. Janganlah tak bayar langsung kojak kadang-kadang kan. Maksudnya saya tak kenakan apa-apa pun. Kalau tak mampu abang tak mampu. Tapi perawatan kita akan buat kepada tuan-tuan. Jadi nak abang kata apa, kita pun cuba usaha untuk membantu dengan jalan-jalan yang macam tu. Okey, itu dia satu info untuk kita bersama. Baik Ustaz, soalan yang mungkin kita nak tanyakan juga, ada kesempatan ni, kenapa dalam sihir apabila dilafazkan mantra-mantra tu, nak mengenakan orang sebagai contoh, dia akan menggunakan nama si fulan dan nama ibunya? Kenapa tak guna nama ayahnya? Itu yang pertama. Yang keduanya, betul ke saka ni hanya diwariskan untuk anak-anak perempuan sahaja? Baik, soalan yang pertama berkaitan kenapa digunakan berbinkan mak. Memang dari segi kaedah dalam Islam itu, dari segi pewarisan ataupun orang yang sangat dekat dengan kita adalah mak. Malah dalam Islam sendiri pun bila ditalqin dan sebagainya disebutkan berbinkan dengan mak. Dalam perubatan Islam pun memang digunakan dalam kita nak ruqyah ini, afdalnya digunakan dengan nama mak. Itu yang pertama. Dan tak wajib hanya dengan nama. Sihir hari ini dibuat bukan hanya dengan nama, salah, dibuat dengan gambar, digunakan baju, malah digunakan dengan yang lain, boleh menggunakan kuku, boleh menggunakan rambut. Sebab tu rambut jangan potong tinggal merata. Kalau boleh, kalau rambut ni, kalau orang perempuan lah saya nasihatkan, rambut ni kalau boleh carilah yang jadi private, yang main gunting kat rumah. Gunting, lepas gunting tu ambil rambut-rambut tu tanam. Afdalnya kita tanam. Sebab banyak menggunakan rambut ni boleh digunakan untuk di antara jalan-jalan sihir ya. Ada lagi di antaranya minta maaf sebutnya najis ataupun darah haid. Minta maaf, kadang-kadang orang perempuan yang datang haid, pad mereka tu minta maaf sebutnya sebolehnya basuh dulu baru kita buang. Sebab itu boleh digunakan sebagai alat-alat sihir. Orang tua-tua cukup marah dengan kita kalau dekat-dekat maghrib baju tu masih duk biar gantung kat luar kan. Sebab dia kata kena kencing setan lah, orang tua-tua buat tamsilan. Hakikatnya orang boleh guna untuk benda-benda sihir ni. Saya masih ingat saat ni, demi Allah ni kisah benar, di jiran saya waktu saya kecil dulu ni. Waktu saya teringin nak belajar. Waktu kecil ni saya main benda-benda macam tu. Jiran saya ni anak dia meninggal sebab kena sihir melalui sihir baju. Dia kerja kilang, yang driver tu suka berkenan kat dia tolak kan, maka dia driver tu geram buat sihir penunduk. Tapi sebabkan keluarga ni pula duk rawat, jadi duk main lawan tu sampai dia meninggal muda 20-an. Jadi nak abang kata orang yang tak kena uji boleh sembang kemas lah. Betul-betul. Ramai orang tak percaya, dia kata ustaz ni semua karut-marut. Hang tak kena boleh sembang kemas. Try kena hantar langit tinggi rendah. Kita bukan nak suruh taksub, tetapi biar kita berpijak di atas bumi yang nyata kan, berjaga-jaga. Prevention is better than cure. Saya pun tak suruh tuan-tuan jadi takat hantu habis lagi pakat semua jadi ghostbuster dah. Cukup kita belajar untuk pendinding kita, untuk keluarga kita, untuk adik-beradik kita kan. Jadi benda-benda macam ni, walaupun benda ni khaib dan tak nampak, benda musuh yang tak nampak ni lagi bahaya musuh yang nampak. Kan, dia macam kentut yang tak bunyi Ustaz. Dia punya busuk tu tak boleh buat bincang. Sama dengan jin ni, benda yang tak nampak. Dia punya ibarat dia. Baik Ustaz, soalan kedua saya tadi, adakah saka ni hanya diwarisi anak-anak perempuan saja? Okey, baik, terima kasih. Untuk soalan kedua, tidak. Jawapannya tidak. Saka boleh diwarisi juga kepada anak lelaki, anak perempuan, pondan pun kalau nak kena dia kena. Ataupun bukan hanya kepada waris, juga malah kepada saya kata tadilah, kawan rapat boleh kena. Even macam tadi lah, hak mengurut tu tak kena mengena apa, bukan mau menakan dia mengurut kan. Kadang-kadang boleh diwariskan. Maka dia tidak termaktub kepada perempuan, malah cuma kadang-kadang dia dalam segi perjanjian itu dia ambil yang sulung ataupun yang bongsu agar senang ikatan tu dibuat. Mana anak aku yang sulung, dia tak ada sulung. Yang bongsu tak ada bongsu. Kalau 18 orang anak, hak 18 tu lah bongsu, jangan hak 16 jadi bongsu kan. Jadi biasanya diikat dengan perkataan yang umum. Umum tadi maka akan
ikut perjanjian awal tadi. Ya. Kadang-kadang ada perjanjian dia tak spesifik pun mana, maka biasanya saka tu yang akan pilih dia nak pergi ke mana. Faham. Dia selesa mana. Jadi nampak ulang sikit ke, nampak bagus sikit ke, biasanya tu lah. Malah kadang tak pergi kanak, yang saya kata tadi yang di seat yang awal tadi saya cerita tadi, dia tak pergi kanak. Dia pergi ikut cucu. Cucu. Cucu Dia tu lompat pula, satu generasi. dia cucu, lompat satu generasi. Kebetulan Tok Wan ni pun hidup lagi. Tapi Tok Wan tu nampak mungkin nak mampu dah kot orang tua ni, nak mati dah. Barulah dia nak berpindah. Tadi dia tak berpindah kepada anak, dia berpindah kepada cucu. Cucu ni pula baru duduk sekolah lagi Ustaz. Duduk main kaca tengah malam. Dia kata Ustaz, sampai tengah mandi ni, kita duduk syampoo rambut 2 tangan, rasa lagi 2 tangan duduk ke bawah. Allah. Bukannya dia kepok 3-4 tangan kan. Tapi dia dah berhenti. Bila takut jadi berhenti, masih duk kawan tu tolong buat facial kat dia pula dah. Allah. Sampai saya kata kalau gangguan macam ni, biasa orang main kelibat-kelibat ni sampai duk main tengah mandi ni tak privacy Ustaz. Betul. Kita nak kencing duk fikir lagi. Itu memang kena rawat. Memang. Dan alhamdulillah yang tu selesai lah. Yang selesai dia 2 hari lepas tu Tok ni meninggal. Memang Tok ni dia tak kerana makan saka tu. Saka itu tahan tu. Baik. Soalan daripada Fatin Syuhaidah ni Ustaz, katanya orang yang pernah kena sihir biasanya mudah untuk terkena lagi. Kerana jalan untuk makhluk halus itu sudah terbuka. Adakah ada cara untuk tutup jalan tu? Sekurang-kurangnya tidak mudah untuk terkena sihir lagi Ustaz. Baik, makasih tu Fatin. Dia macam ni. Dari segi orang yang biasa kena gangguan ni, biasanya di bahasa mudah dalam bahasa rawatan ni kita panggil dia ada laluan. Dia ada laluan ni, maksudnya walaupun kita dah buang, laluan tu tetap ada. Kalau macam jalan lah, orang dah lalu lalang ni kan ada bekasan laluan. Jadi kalau Ustaz nak masuk hutan, Ustaz nak ikut laluan yang dah ada ke laluan baru? Yang dah ada. Yang dah ada, sama. Jadi sama dengan jin iblis ni, biasa orang yang dah laluan ni maka lebih mudah untuk dia menarik gangguan itu untuk kena dengan dia. Even dalam bukan kategori saka, bukan kategori sihir, kategori asyik ni pun dia mudah. Dia tengok makhluk ni dah laluan, dia akan pergi untuk dia saja-saja. Memang tugas depa ni nak menyesatkan manusia, maka dia akan kacau dengan apa jua cara pun. Even saya kata macam isteri saya sendiri, di antara orang yang kalaulah tempat tu ada benda pelik-pelik, memang dia akan react dulu. Macam baru ni pergi di Al-Ustaz, saya baru pergi balik daripada ziarah tok saya jatuh, lepas tu patah belakang ni. Jadi masuk besi. Lepas pergi ziarah hospital, turun tu betul waktu maghrib ni, waktu yang peak lah kan, waktu yang tak elok. Sebab ingat lah, kenapa maghrib ni waktu yang selalu kalau yang tak best-best akan jadi waktu maghrib. Sebab pertukaran alam di antara kita dengan makhluk, dengan alam yang sebelah sana adalah di antara waktu maghrib ni. Maksudnya kita nak ke malam, mereka nak pergi siang. Faham. Itu yang mereka tengah yak-yak-ye ni. Macam kita lah tengah KL lah ni tengah sibuk Ustaz. Betul. Tengah sibuk sebab tengah yak-yak-ye nak pergi kerja, kalut kan. Sama dengan alam dia. Sebab tu dalam hadis juga sebut waktu maghrib ni waktu yang kena ada kat rumah. Jangan duk kena tutup. Jangan duk melewak kat luar. Ni waktu maghrib ada kalau nak pergi pasar malam. So duk kalut lah lepas maghrib ampilah pasar malam. Tapi waktu maghrib ni lah setan ni duk banyak duk kacau. Pergi bisik kita macam ni kan. Nak beli kurma tu kan. Dia akan kalut. Nak buat. Sebab tu elok daripada maghrib ni berada di luar daripada kawasan. Macam isteri saya, kami masuk kedai tu Ustaz. Dia duduk tu terus muka jadi pucat. Saya sebab dah kahwin dah belah tu, saya tahu kalau ini alamat yang dia tak abang. Tapi masuk tu dia macam kena anxiety Ustaz. Terus dia jadi ketak badan, saya terus pegang dia, masuklah kereta. Jangan tanya terus, dia tak boleh nak cerita pun. Cuma abang ada, tak apa sayang, kita pergi cari, kita makan kedai lain lah. Pergi tu, dalam tu baru dia cerita abang. Kedai tu ada gangguan. Saya terus telefon dengan owner. Bila saya kenal owner, meremang pula dah. Saya telefon dengan owner, saya kata abang, Iwan, saya kata abang, kedai abang jadi macam mana? Dia kata Ustaz tahu mana? Tak, saya pun tak tahu. Saya ni bukan kasyaf. Saya tanya abang. Dia kata Ustaz dah 3 bulan Ustaz, kedai dia teruk gila, tak ada orang yang makan, chef yang sama, cara servis yang sama, kami dah buat macam-macam postmortem dah. Rupanya ada orang hantar. Lepas tu saya hantar tim pergi berubat. Baik. Alhamdulillah lah. Saya hantar tim ni bukan kena duit kami hantar nak pergi tolong dia lah. Lepas tu selesai lah. Ada orang yang memang yang ada laluan ni lebih mudah. Cara nak merawat dia senang saja adalah kita sendiri. Antibody yakni rohiyah kita amalan kena kuatkan. Amalan kita. Zikir paling kalau tak tahu nak baca apa, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin, kan, baca zikir-zikir yang kita ingat ni dah kena lazimi lah. Lazim. Dia almarhum Tuan Guru Datuk Arundin, saya pernah tengok dia berubat, dia baca surah Qul Huwallah ya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ni hari kita baca dalam sembahyang kan. Baca surah tu senang kan. Tapi kenapa dia bila jadi asbab penyembuhan, kita tak jadi? Sebab kelaziman tadi, kesebatian dengan tubuh badan kita tu, insya-Allah. Ada orang yang baca ayat kursi, Ustaz, dia kata jin tak lari pun, Ustaz. Kan, sebab kadang-kadang kita tak pernah baca. Betul. Dah jumpa hantu baru nak baca. Kan, jangan kena lazimi lah. Kena selalu amal lah. Itu paling penting. Baiklah. Mungkin 1 minit lebih kurang sebagai kesimpulan ataupun pelan tindakan kita, Ustaz. Benteng terakhir kita bagaimana dalam berdepan dengan cabaran-cabaran termasuklah jin dan juga iblis ni, silakan Ustaz. Baik, satu tajuk yang saya rasa kalau kita bahas ni takkan habis pun 10-20 tajuk ni. Saya rasa ni tajuk yang keempat dah kita bincang bab alam ghaib ni. Saya yang tak ghaib lagi. Bila kita sebut, ingat Nabi sebut dalam hadis, ala unabbiukum bi akbaril kabairi salasan. 3 dosa Allah takkan ampun sampai bila. Yang pertama al-isyraku billah, dosa mensyirikkan diri kepada Allah. Jadi saya nak pesan mungkin tuan-tuan yang mungkin terlibat dengan unsur-unsur saka, sihir, buat naya ke orang, nak cantik dengan ilmu susuk, nak bagi pelaris orang ni pelaris, buat ilmu penunduk, nak ilmu macam-macam lah benda-benda yang tak elok ni, bertaubat pada Allah. Battle never, tak ada istilah lambat. Tuan-tuan bertaubat, Allah akan terima, insya-Allah. Dan kalau mungkin ada tok dengan tok wan kita juga yang pernah mungkin terlibat, yang kita tahu mereka ni terlibat, tuan-tuan bawa mereka untuk pergi pelepas benda tu. Takut kalau mereka mati dalam keadaan terlibat ni, selama-lamanya dalam neraka Allah. Tu janji Allah dan Rasul. Jadi kita usahalah kita berubah mana yang boleh, insya-Allah. Jadi insya-Allah kalau ada masa dan ruang, kita akan usahakan mungkin dalam seminggu, dalam tengoklah kalau ke lapangan bulan 3 kita akan bincang 2.0 lagi. Sebab saya sangat terhad waktu ni. Banyak lagi soalan. Banyak lagi, saya sendiri pun nak tanya bab pelaris lagi, dan banyak lagi. Ustaz jangan buat pelaris pula, starlight day saya ikut. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan. Saya mohon maaf kalau kasar bahasa tinggi suara, insya-Allah. Baiklah, untuk murnikan program kita hari ini pagi ni, doa daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami. Amin. Sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keraskan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa, yang melakukan maksiat. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pada kami yang sakit kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Pada kami diuji dengan masalah gangguan sihir, saka, ya Allah, maka lepaskan kami daripada masalah ini, ya Allah. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubha, ampunkan dosa-dosa bagi kami, ya Allah. Ya Allah, peliharalah umat ini, ya Allah, dengan penuh kebaikan dan rahmat di sisimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. InsyaAllah kita akan bersama lagi masa depan, Ustazia. Terima kasih banyak sudi bersama dengan kami. Baiklah para penonton sekalian, Ramadan dah makin dekat. Masya Allah. Tahu tak, selain daripada mungkinlah baju raya orang cari, apa lagi yang orang cari bila dah dekat Ramadan ni? Mestilah kurma, betul tak? Baiklah, selepas ini Wow Shop akan berkongsi dengan anda satu kurma jenis Deglet Nur. Lain macam ni namanya, yang hanya dijual secara eksklusif di Wow Shop. Ni kena dapatkan ni, yang mana anda takkan dapat di mana-mana tempat lain. Nak tahu dengan lebih lanjut, saksikan Kurma Zarah bersama dengan Wow Shop selepas ini di TV9. Jangan lupa untuk dapatkannya. Baiklah, saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Terima kasih kami ucapkan kepada anda semua. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.